Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. Di dalam ajaran Abawi ini merespon sabda Nabi SAW yang tersebut di dalam fikih tahawulat dengan fikih mubadarah, pemahaman inisiatif. Segeralah beramal sebelum kedatangan 7 hal. Tidaklah kalian menunggu selain kefakiran yang membuat lupa, ya. Rasulullah mengatakan buat amal sebelum datang 7 hal. 7 perkara pasti akan datang, maka Rasulullah sebelum buat amal. Amal apa? Buat amal ibadat. Apabila perkara ini dah datang, susah nak buat amal ibadat. Boleh difaham juga buat amal itu apa? Amal untuk persiap sedia untuk apabila waktu ini datang. Satu, kita beramal ibadat kepada Allah Ta'ala. Kalau dah sampai 7 masalah ni timbul, susah nak amal. Satu lagi, boleh dipaham beramal sebelum 7 perkara ini datang, iaitu beramal bersiap sedia, buat persiapan bagi menghadapi apabila perkara-perkara 7 ni datang. Boleh difaham begitu juga, ya. Iaitu apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama, kefakiran yang membuat lupa, ya. Fakir membuat orang lupa nak ibadat. Fakir yang membuat orang lupa nak taat kepada Allah Ta'ala. Fakir membuat orang jadi tak cermat cakap. Sana kutuk dia, sana minta ini, sana berbagai-bagai kita dengar, ya. Kemudian masa tua yang menguruskan, tua yang sampai kita bilang tua melarat, akan sampai tua melarat. Sebelum sampai waktu itu macam mana? Ibadat sebelum tua begitu. Ibadat sebelum tua yang melarat, yang tak kuat nak ibadat. Satu, bagaimana? Siapkan diri supaya jangan sampai apabila ketua, jangan sampai jadi tua melarat. Iaitu didik anak-anak kita untuk taat kepada kita. Bagaimana caranya? Dengan kita taat kepada orang tua kita. Bagaimana kita taat kepada orang tua kita, begitulah anak-anak kita akan taat kepada kita. There's no such thing kita sudah berumah tangga, kita ada keluarga, ibu kita ada kakak jaga, ibu kita ada adik jaga, ibu kita ada bapa masih ada, kita boleh berlepas tangan. Tak boleh. Tak boleh. Bagaimana kita, ibu kita jaga kita, begitu kita jaga ibu kita. Walaupun kita sudah ada keluarga, ibu kita siapa keluarga dia kalau bukan kita? Bapa ada jaga ibu, pasal kita tak jaga, sebab itu bapa kena perlukan perhatian kepada ibu. Adik-beradik ada lain, baik adik-beradik jaga. Habis peranan kita bagaimana? Jangan lupa, taruhlah tanpa kita hadar, ibu ada anak 14, 13 jaga dia, kita seorang tak jaga. Baiklah, ibu tak akan melarat, ibu tak akan lapar, ibu tak akan kurus, tapi kita tetap akan menjawab yang akhir kenapa kita tak jaga ibu kita. Kenapa kita tak ambil berat tentang ibu kita? Kenapa kita tidak merawat dia, tidak memerlukan kepenuhan dia? Ibu tak kurus, ibu tak miskin, ibu sihat, 13 anak jaga dia. Yang tak jaga kita seorang, tak kurang pun sikit dia, lagi mewah daripada ibu-ibu lain. Ibunya tak apa-apa, kita tetap akan ditanya tentang tanggungjawab kita terhadap ibu kita. Dan kita tak boleh terus berlepas tangan. Kenapa? Abah masih ada adik-beradik lain, 13 yang jaga ibu, aku seorang tak jaga. Tapi ibu okey apa? Ibu memang okey, abah memang okey, kita yang tak okey. Kita yang tak okey sebagai anak, ya, tak perhatikan ibu kita. Begitu. Jadi orang zaman satu zaman akan jadi tua melarat. Anak yang dibesarkan tak pandang pun dia, hanya sekali-sekali pandang. Ada musiman-musiman saja. Apabila anaknya ada bersama dengan dia, ada kelapangan pun, banyak agenda lain, banyak acara lain. Lebih banyak dengan yang lain daripada dengan ibunya. Kalau balik hari raya pun setakat makan dengan ibunya, setakat makan pagi hari raya, sekejap tu saja. Lepas tu dah kesana kemari, yang nampak muka dengan ibunya hanya boleh dikira berapa persen dari waktu dia punya balik dia tu, kita bilang balik dia tu, hanya berapa persen dia tatapkan wajah dia tu depan ibunya. Yang lainnya sibuk dengan kesana, sibuk dengan urusan itu dan sini. Ibu di mana, abah di mana, priority top ibu. Habib Omar tu paling busy punya orang, ya. Setiap asar mesti ziarah ibu. Paling busy punya orang, setiap Jumaat mesti makan lunch dengan ibu, tak boleh tinggal. Hari Jumaat Mother's Day mesti dengan ibu. Begitu, ya, adik-beradik ni semua begitu. Allah, jangan kita sebut saya sibuk, saya ada urusan. Ibu tak ada urusan ke masa jaga kita? Tapi ibu dah okey, ibu dah ada adik-beradik lain. 13 adik-beradik kita dah jaga dia. Ibu memang okey, kita tak okey. Agak-agak kita kena jawab yang akhir, tak? Abang kita dapat pahala bergunung pasal jaga mak. Kakak kita dapat pahala gunung pasal jaga mak. Adik kita dapat pahala gunung pasal jaga mak dan bapa. Kita
Menjawab, tetap menjawab. Akan tiba masa tua melarat, orang tua tak diambil kisah, bukan tak ada anak tau, ada anak, tetapi tak dijaga oleh anak-anak masing-masing. Jadi sekarang ni mereka masih bertahan. Apabila mereka dah tua, macam mana dia nak call anak dia untuk jaga dia balik? Mau tak mau dia kena dapatkan anak dia tinggal sama anak dia, dan anak dia pun entah suka entah tidak. Allah, akan sampai waktunya. Bagi yang belum tua, akan sampai tua waktunya begitu. Ya, baik. Tua yang melarat. Kefakiran yang membuat lupa. Baik, kita terselang ya. Kekayaan yang melampaui batas. Betul. Sekarang aja kita dah kekayaan kita dah melampaui batas. Kita banding dengan zaman bapak kita aja, kita dikira jauh lebih mewah. Zaman bapak kita rumah papan, rumah atap saja. Zaman bapak kita masih naik basikal aja. Zaman bapak kita anaknya 10. Bapak seorang kerja. Zaman kita anak cuma 2 orang. Dengan kemewahan yang melampaui batas. Apa yang dia perlukan sampai dah mati, tak habis makan, masih nak cari lagi. Itu kekayaan orang sekarang, melampaui batas. Kemudian penyakit yang merosak, macam-macam penyakit. Macam-macam penyakit yang merosak. Rosakkan apa? Rosakkan ibadat. Rosakkan apa? Rosakkan sosial kita. Rosakkan apa? Rosakkan diri kita sudah tentulah. Begitu. Maka bagaimana jaga kesihatan kala masih muda? Jaga kesihatan kala masih muda, ya. Baik, kemudian masa tua yang menguruskan tadi kita sebut, ya. Kematian yang menyergap tiba-tiba. Akhir zaman akan banyak orang mati mengejut, ya. Akan kita baca akhir zaman akan banyak orang mati berjemaah dan mati secara mengejut. Tengah tak apa-apa, tahu-tahu gempa bumi puluh ribu sekali kena telan habis. Tengah tak apa-apa, tiba-tiba sekali datang bah melanda, habis sekian berapa ratus ribu sekali mati. Tengah tak apa-apa, tiba-tiba tsunami serta-merta, ratus ribu yang meninggal masa tsunami Aceh kemarin tu. Allah, begitu, ya. Tengah tak apa-apa, tahu-tahu masjid kena bom. Tengah tak apa-apa, tahu-tahu puting beliung, berbagai-bagai lah mati mengejut. Tengah sihat tak apa-apa, tahu-tahu mati, angka naik COVID. Begitu, ya. Mati mengejut dan mati secara berjemaah, mati secara berkumpulan, ya. Mati secara berkumpulan. Akhir zaman akan banyak berlaku perkara begitu semua. Kena siap. Kenapa? Salah satunya siapa? Kita lah. Mungkin kita pergi pasar, kat pasar akan berlaku perkara. Perkara kita pergi gaduh, bukan kita pergi perang pun. Dan kita bukan sakit pergi hospital pun. Mungkin kita tengah di mana, kita pergi masjid, tiba-tiba kita kena kedasipan, kena begitu. Kena kedatangan mati tak diduga-duga. Bukan 1-2 orang, ramai sekali kena. Dajjal, seburuk-buruk hal gaib yang dinanti-nanti, naudzubillah. Dajjal, ya. Sebelum Dajjal, kalau ada Dajjal, Allah Ta'ala selamatkan iman kita lah saja. Lain daripada itu, naudzubillah, ya Allah, dengan segala kita pulaknya dengan tengah sedesperate-desperate-nya, ekonomi dengan tercepit-tercepitnya, perut dah tengah terlapor-lapornya, nafsu dah tengah terbuas-buasnya, Dajjal datang untuk fulfill semua our desire. Kita boleh bangkitkan awak punya ekonomi, kita boleh sembuhkan awak punya sakit, kita boleh kasih makan kepada awak, kita boleh kasih release awak punya tension semua. Tak kesuka? Tak kesuka? Allah. Caranya macam mana? Ada amalannya. Dan di samping itu kena belajar sabar dan redha dan tawakal dan qanaah. Jangan suka nak lavish. Jangan suka nak lavish, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan jangan tengok siapa yang lavish. Kadang-kadang kita tengok tak apalah, kita di sini orang Arab lagi lavish. Jadi maknanya seolah-olah hidup dengan mewah tu tak salah. Orang Arab sana jangan cakap tak boleh jadikan contoh. Khususnya orang-orang Arab Saudi tak boleh dijadikan contoh. Dubai, Abu Dhabi semua tu, jangan kita pandang mereka tu sebagai satu contoh bagi kita. Mereka lagi ada Kaabah, ada Masjid Nabawi, pun mereka hidup mewah, pun mereka hidup comfortable. Mereka tak boleh dijadikan contoh. They are not good example in the Muslim world. Tak boleh, tak bagus. Kemewahan mereka, kehidupan mereka sangat-sangat tak boleh. Habis mereka, Allah akan bersihkan. Habis cakap, sudah habis cerita. Sekarang ni sedang dalam ujian, Allah sedang nak bersihkan. Jangan jadikan mereka sebagai contoh, ya. Dan kiamat yang sangat membawa petaka dan sangat pahit. Itu kiamat besar yang akan datang, ya. Baik. Hadis mulia ini adalah satu gambaran prosedur untuk merancang sifat optimis sesuai syariat melalui metod keselamatan.
ketika munculnya penyimpangan dan fitnah yang telah dijanjikan. Sama halnya hadis yang menunjukkan solusi ketika akan datangnya bencana kepada seluruh manusia, tidak kepada muslimin saja, dan tercelah bagi orang yang menunggu terjadinya bencana tanpa mengambil sesuatu tindakan pendirian. Nabi dah bilang, maka kena ambil langkah lah. Nabi dah bilang dah kena ambil langkah. Kita semua tengah menuju gini. Oh, ini orang tua yang melarat je. Nasib baik kita belum tua. Sekarang kau belum tua. Sekejap aja dah tua. Saya ni sekarang dah dekat 60. Kalau kita pandang muda tu macam baru semalam saja. Kalau kita pandang 30 tahun tu macam semalam saja. Selalu kita bilang ya, orang yang kena kejaga umur yang dalam 30-an. 30-an itulah separuh umur. Orang biasa separuh umur berapa? Ingatkan 50 orang kan? Pakcik separuh umur. Separuh umur bukan 50-an. 50 orang dah ujung umur. Sebab meninggalnya umur 60. 50-an dia kena ujung umur. 30-an itu adalah separuh umur. Begitu cepat kau dah sampai 30, padang itu ada umur kanak-kanak, ada umur main-main, ada umur sekolah, ada umur besarkan anak. Cepat sampai 30, lagi cepat akan sampai 60. Lagi cepat akan sampai 60. Sekejap aja akan sampai 60. Budak-budak yang dulu kita dukung, sekarang dah dukung anak dia. Dengan begitu cepat sekali. Tengok macam orang tua melarat, far from my time. Paling-paling tidak aku kena take care bapa aku, mak aku. No, us, kita, diri kita ini. Semuanya kita rasa, kalau kita rasa macam bukan diri kita, bermakna kita salah. Rasulullah sudah cakap, pasti kita akan hadapi. Kita pasti akan hadapi. Baik. Tercelalah bagi orang yang dah tahu Rasulullah sebut ini, tapi dia tak ambil persiapan. Yang sekiranya Rasul menyuruh pada inisiatif 7 hal sehingga dapat mengurangi ketegangan, bencana yang tercermin. Baik. Jadi 7 perkara ini dikasihkan 7 punya penyelesaiannya ya. 7 penyelesaiannya. Yang pertama, mengenai kefakiran yang membuat lupa, yang meliputi masyarakat akibat politik, ekonomi, virus, parasit, virus kita bilang ya, dan menangani hal tersebut dengan cara membagikan zakat. Parasit ni apa tahu? Orang yang ambil kesempatan bagi orang yang kerja, dia yang sedut hartanya. Kita yang pinjam duit dia, kita simpan, tapi dia dapat ambil bunganya sebanyak-banyaknya. Itu parasit tu. Parasite. Dia menangguk di air keruh, mengambil kesempatan terhadap kesusahan orang lain, makin dia buat susah lagi, makin dia sedut lagi ya. Macam mana? Yang pertama, bagikan zakat. Sebab Nabi bilang, takkan apa-apa orang keluarkan zakat. Keluarkan zakat. Zakat. Jadi dengan zakat, kita tak akan kena bencana harta. Bencana harta tu apa? Bencana harta sama ada dirompak, dicuri, terbakar, hilang, ataupun hartanya tidak dirompak, tak dicuri, bahkan bertambah tapi kitanya bakhil, makin tak nak keluarkan. Enjoy, seronok. Itu bencana harta. Itu bencana harta. Keluarkan zakat, takkan kena bencana harta. Selamat. Dan kita bilang kemiskinan yang melarat. Kemiskinan tu apa? Harta, bencana harta. Keluarkan zakat, tak kena bencana harta. Cukup, insya-Allah cukup. Insya-Allah cukup. Kau ingat fikir miskin ketika kau mewah, ketika kau miskin, Allah yang Maha Kaya akan ingatkan kau. Baik. Ingatkan, pas takut kemiskinan, kena beli kebun seberapa banyak, simpan duit dalam bank seberapa banyak, beli emas jongkong seberapa banyak. Bukan, keluar zakat. First one is keluar zakat. Begitu ya. Keluar zakat, beri sedekah, beri makan orang. Begitu ya. Dan sifat qanaah. Cukup apa yang ada semua. Seram-seram duit. Jadi apabila tak ada duit, lagi aku suka daripada kalau banyak duit. Ada orang begitu tau. Kalau ada duit dia banyak, dia seram. Kalau tak ada duit lagi dia suka. Kalau kena saman dia enjoy, dia happy sekali. Kalau kena tipu dengan orang, dia diam-diam, dia buat bodoh. Dalam hati dia, untung aku. Cuba jadi orang yang begitu. Jadi apabila duit kita hilang apa semua, ketika itu kita tak rasa itu memang dah aku jagakan. Bahkan ketika aku masih banyak duit, aku dah
banyak kena tarik dah. Begitu ya. Jadi kena situ sikapnya ya, sikap ya. Wakaf, sedekah menjamin kehidupan orang yang berhak menerimanya. Menjamin tu menanggung ya. Kan kita bilang ada orang kaya begitu tahu. Satu orang alim, dia tak kasih orang alim tu kerja susah payah, dia enggak setiap bulan macam dia kasih gaji. Jadi orang alim tu boleh dakwah tanpa fikir nak cari duit. Ada orang boleh biaya begitu. Jangan kata satu orang alim, 100 orang alim pun dia boleh biaya. Banyak yang orang boleh mampu begitu. Maka orang alim ni steady aja kehidupan dia. Macam orang lain. Tapi dia buat kerja Allah, yang bayar gaji adalah hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala. Begitu ya. Ada, sampai sekarang masih ada orang-orang yang begitu ya. Serta saling solidaritas antara sesama pemerintah. Saling kerjasama dengan pemerintah antara satu sama lain. Ini peringkat negara. Saling kerjasama. Jadi bantu negeri kami, negeri ada pengeluar, negeri kamu, negeri perusahaan, negeri kamu, negeri pertanian. Saling kerjasama antara satu sama lain. Yang nampaknya sekarang ni banyak cedera dalam bidang ini ya. Begitu juga mengenai dengan cara berdikari dalam ekonomi yang berkecukupan di dalam rumah dengan cara memperhatikan perkebunan dan memelihara haiwan ternak, sebagaimana dalam hadis Muslim, barang siapa memiliki kambing hendaklah menyusul, iaitu melihara kambingnya, dan barang siapa memiliki tanah hendaklah menyusul, iaitu menjaga tanahnya. Baik, kena ada self sustain. Kalau boleh buat perigi, buat perigi. Kalau boleh buat pamai, buat pamai. Kalau boleh ada tanah sikit, walau sekangkang kera, cukup untuk kau makan anak beranak pun jadilah. Boleh tanam ubi, boleh sambung nyawa lah. Boleh tanam ubi, boleh makan pucuk ubi. Ada yang boleh tanam lada sebatang dua, cukuplah. Dah, begitu ya, cukuplah. Ada ayam 3-4 ekor. Ada apa lagi? Apa-apalah yang kau boleh bikin untuk sara hidup. Begitu sepatutnya. Jadi kalau kita kemiskinan, aku tak bergantung kepada luar. Kalau kita ada tanah besar, ada tanah sampai berikar-ikar, bagi orang yang mengendalikan urusan tanah, orang ramai, janganlah suruh mereka tanam benda yang untuk menghasilkan duit saja. Satu hari nanti tak akan laku. Biar orang tanam benda yang boleh hasilkan makan. Jadi kalau umpamanya ekonomi jatuh sekalipun, kedah tu untung. Dia pasti masih ada kerja dan masih ada makan, paling-paling tidak. Kenapa? Masih ada sawah dan mendang. Kena begitu ya. Kena begitu. Tidak semua tanaman untuk hanya menghasilkan duit. Dia tanaman yang boleh hasilkan keperluan asas makan. Saya sudah ada keperluan asas, baru bakinya untuk duit. Agak-agak negeri kita kalau tertutup, segala terkepung daripada segala orang luar supply, kita masih boleh survive sebab kita cukup makan. Semua orang kita masih boleh makan. Tentang makan masih ada. Bakinya baru untuk hasilkan kemewahan lain. Bukan untuk hasilkan kemewahan sebanyak-banyaknya, tetapi untuk pemakanan, tak apa, kita boleh import sekarang. Boleh satu masa nanti orang tak nak jual beras dengan kita. Ada satu masa nanti beras kita banyak pun orang tak nak beli. Pasal apa? Tersekat dengan perang, dengan kenderaan, tak ada apa semua begitu ya. Itu caranya ya. Jadi kita apa? Itu bagi orang yang mengendalikan hal ehwal orang secara umum. Bagi diri sendiri, tanah yang kita ada, jangan siap tanam pokok hiasan, pokok hiasan. Pokok hiasan, pokok hiasan. Tanam benda yang boleh makan. Tanam benda yang boleh makan. Tanam jagung sedikit, tanam apa sikit, tanam ubi, tanam keledek. Paling-paling tidak cukup engkau makan, dan orang kanan kiri datang nak makan masih boleh. Begitu ya. Cukup tanam. Semua tu dah diajar oleh Nabi. Akhir zaman harta paling baik kambing. Akhir zaman kerja paling baik berbakti pada tanah. Begitu ya. Itu agriculture. Dan cucuk tanam, dan juga apa? Pertanian, dan juga penternakan. Small scale. Kalau everybody ada untuk sendiri, tak memerlukan. Tak payah kita nak bikin ladang ayam sebesar-besar, tak payah nak bikin ladang ubi kentang sebesar-besar. Setiap orang ada sendiri, cukuplah di belakang rumahnya, self sustain. Cukuplah. Begitu ya. Boleh sedekah lagi, babi datang boleh makan lagi. Begitu ya. Kan babi datang makan kan? Monyet datang pun boleh makan juga lagi ya. Baik.
Ini sarana ya, ini semua sarana. Kalau di Tarim tu, di antara yang ambil berat sekali perkara ni siapa ni? Adik kepada Habib Abu Bakar Adni ni. Habib Segaf ni sendiri. Dia dengan Habib Umar partner. Sekolahnya masih sama-sama. Saudara rohani dengan Habib Umar. Maka dibuka tanah berekar-ekar kebun. Kenapa? Kalau tengah musim susah, paling tidak ada kebun makan. Dan boleh kasih orang kerja dan boleh kasih orang makan. Oh, bekerja dekat kebun dia, dekat ladang dia punya ramai orang. Wahabi pun kerja dengan ladang dia. Pun tak ada bilang ini bid'ah, pun tak ada. Pun cari makan juga dekat kebun dia. Begitu. Nanti adakan meeting sama dengan semua pekerja-pekerja dia. Wahabi tak wahabi pun datanglah sebab nak gaji. Hati baca selawat, baca apa, ikut juga. Pandai dia bikin itu cara. Habib Segaf dah meninggal pulanya. Allah ni maha kaya lah. Orang yang ada bikin inisiatif meninggal. Orang yang bikin inisiatif, bukan Habib Segaf, Habib Syihab namanya ya. Habib Syihab dah meninggal dah. Dah meninggal. Betul. Orang yang ambil inisiatif dah meninggal. Habib Abu Bakar ni yang bikin kitab ini pun meninggal. Kalau tidak dia boleh guide people. Tapi paling tidak dia dah adakan, dia dah bikin peninggalan buku dia. Adik dia tu ada peninggalan tanah kebun dia. Orang yang ada persiapan, takdir Allah Ta'ala diambil oleh Allah Ta'ala. Baik. Dan perkara kefakiran yang membawa lupa ini telah menjadi jelas di zaman sekarang, sehingga tidak dirahsiakan lagi bahawa para sekutu iblis berusaha menyuruh manusia untuk mengabdi kepadanya melalui cara menahan krisis produksi di dunia. Production makanan, world food production terjejas tak sekarang? Paling tidak orang perang Ukraine lah. Kalau kita lah perang Ukraine ke, perang apa ke, kalau kita ada self-sustain, kita tak payah bimbang. Sayang kalau kita ada tanah tapi kita Allah dah beri sumber makan bagi orang tertentu, tapi kita gunakan untuk lain, sayang 1000 kali sayang. Tertipu. Baik. Kita ada rumah, kita ada laman, tertipu dengan tokek jual nursery pokok. Ini pokok cantik tau, ini pokok mahal tau. Ya ke? Ya ke? Time tak ada apa-apa kat pasar, kau makanlah kau punya pokok hati-hati. Kau makanlah kau punya pokok keladi, punya pokok keladi perhiasan. Boleh makan? Buat gulai, boleh? Kau tertipu. Ini bagus tau, ni kalau jual satu jual mau 10,000 tau. Ya ke? Kau jual lah ketika itu, siapa nak beli? Tapi nasib baik aku ada tanam keledek. Nasib baik aku ada tanam ubi. Nasib baik aku ada tanam sedikit tebu. Nasib baik aku ada tanam sedikit ciku. Nasib baik aku ada tanam sedikit apa-apa yang boleh dimakan. Begitu ya. Baik. Inisiatif menangani kekayaan yang melampaui batas yang zaman sekarang ini telah tersebar di dalam kehidupan masyarakat. Menangani hal tersebut dengan cara menggalakkan perekonomian dengan cara menggagalkan perekonomian riba. Jadi jangan riba, jadi berkat kekayaannya. Dengan mengharamkan riba serta menentang perusahaan yang sewenang-wenang. Kaya, mentang-mentang dia kaya, semua dia bolot semua. Semua dia monopoli semua. Allah, ini dia punya, ini dia punya, ini dia punya, ini dia punya, ini dia punya. Allah, orang lain semua jadi dia kontrol lagi, orang lain tercegut, tak boleh makan. Yang begitu ya. Biar sama rata masing-masing. Paling kita bilang katakan tadi apa? Setiap unit rumah masing-masing ada pengeluaran sendiri masing-masing. Paling tidak ya. Paling tidak. Dan mencadangkan kepada para pemerintah walaupun dengan pena tulis. Kenapa? Cakap tak ada siapa nak dengar. Tulis, bersuara paling tidak ya. Begitu juga pendidikan terhadap setiap orang tentang kewajipan di dalam bersosial dan perusahaan perdagangan, dan yang berkewajipan mementingkan di sekeliling masyarakatnya serta menginvestasikan wang dalam pengembangan pertanian, kehawaianan, industri sederhana dan seluruh bentuk produksi. Kalau nak buka kedai, paling tidak apa? Jangan lupa buka kedai runcit. Buka kedai beg tangan. Ekonomi jatuh, makan beg tangan kau, boleh.
Kalau kedai runcit boleh juga kita makan, boleh juga orang susah-susah ambillah berapa tin, ambillah. Sampai dah habislah sama-sama lapar lah. Boleh juga bantu orang, setengah hari pun dapat juga bantu orang. Walau satu orang satu tin sardin, satu orang satu bungkus Maggi, dapat juga bantu orang. Begitu ya. Semuanya ada langkahnya ya. Ketiga, inisiatif menangani penyakit yang merosak dengan segala bentuknya, baik penyakit maknawi yang tersebar di dalam bisnes administrasi seperti perhitungan, persogokan dan penipuan, atau menangani penyakit hissi, penyakit betul fizikal dalam pekerjaan yayasan yang memerhatikan cara menata kesihatan manusia serta pelajarannya. Begitu juga memperhatikan kebersihan seseorang di dalam berwuduk, mandi, kebiasaan fitrah dan mengatur kebiasaan makanan yang sesuai dengan syariat. Iaitu apa? Jaga kesihatan. Kesihatan apa? Sama ada kesihatan maknawi, tamak tak sihat, rakus, dengki tak sihat, ataupun memang kesihatan fizikal, pemakanan. Pemakanan, jangan banyak makan yang payah-payah, nanti kau jam kalau kena gout. Tahan, kau jangan makan. Makan yang tinggi, mewah-mewah sangat, kena kencing manis, darah tinggi. Allah ya. Saya teringat dia tahun 70-an ya. Tahun 70-an kita belum ada health conscious tau. Orang tengah kebanyakannya miskin. Daripada tahun 60-an tu lepas merdeka, kebanyakannya miskin. Makan ayam setahun sekali. Tapi orang kalau mewah-mewah, hari-hari boleh makan daging tau. Kita teringat ya, arwah mak bilang, nasib baik kita miskin je. Mak sampai dah tua gini 70 lebih masih kuat jalan. Yang dulunya mewah-mewah, yang dulu mak masih muda-muda, mak kita teringat mak cakap tau, aku pergi rumah Pulan, bukan hari raya, hari pergi biasa, nak hantar kat jemputan, hari biasa masak daging, tengah hiris daging, mewahnya. Tapi mak bilang, yang mak satu hari mak kagum tengok kemewahan diorang masak. Dia lagi sebagai ibu, dia tengok anak-anaknya makan ikan kering, makan ikan sela kuning hari-hari. Dia tengok mewah ya Pulan ya. Teringat arwah mak kita cerita, mewah Pulan ya. Tak hari raya potong daging hiris-hiris. Masya Allah, mak bilang. Tapi apabila dah sampai satu peringkat, mak bilang, nasib baik kita miskin. Mak masih boleh jalan, dia dah naik wheelchair. Nasib baik mak kita miskin. Mak masih boleh jalan, dia dah potong kaki. Nasib baik kita miskin. Mak masih boleh kesana kemari, dia dah tak boleh. Allah. Sihat pemakanan, betul ya. Kena jaga tentang pemakanan, betul. Saya dulu masih muda ya, saya tengok ya. Saya tengok orang-orang tua yang dah tua masih aktif. 70 lebih masih boleh aktif. Yang gemuk ke ataupun yang fit. Yang fit. Ingat dia masih muda. Jadi dia masih muda, try to be fit. Jadi engkau dah tua, insya-Allah boleh. Ajal maut di tangan Allah Ta'ala. Kuat tak kuat itu di tangan Allah Ta'ala. Tapi try to be fit dari muda. Nanti dah tua, kau muda. Senang begitu ya. Yang dah tua, yang very heavyweight, jarang nampak bergiat. Sama ada dia tak boleh keluar rumah lagi, ataupun memang dah kena hantar. Dah tak banyak begitu. Dah kena hantar dah cukup bagus lah, mana ajal dia sampai. Begitu ya. Kena jaga. Sebab itu semua itu Rasulullah, bukan setakat kerana nak nampak langsing dan lawa saja ya. Kan cara pemakanan. Saya operasi dulu, saya gemuk pasal nak bikin kurus. Dietitian nasihatkan. Saya bilang apa dalam kita, saya bilang apa yang kau nasihatkan, semua tu yang Nabi aku nasihatkan. Kalaulah aku ikut cakap Nabi aku dulu makan ikut macam kau punya, sekarang terpaksa kena ikut juga tak? Kena ikut. Kalaulah ikut cakap Nabi aku dari dulu, aku tak perlu operasi macam sekarang ini. Begitu ya. Begitu ya. Jadi kita tengok. Jadi cara pemakanan paling penting sekali ya. Cara pemakanan. Begitu. Jadi kita tidak makan semau-maunya. Kita tengok, jadi kita jaga pemakanan kita biar kita sihat. Pakcik yang slim-slim yang sampai dah tua masih boleh aktif. Masih boleh aktif ya. Jadi kita jaga pemakanan. Kalau kita sama-sama satu, saya ingat almarhum guru saya, Ustaz Ujdi Wan Daud. Dia kena stroke. Padahal dia tak gemuk sangat. Kalau anak boleh kembali muda, putar waktu, sekarang anak bilang inti. Anak buat dua benda. Nombor satu, anak nak jaga makan. Nombor dua, anak nak exercise. Dan kita ustaz-ustaz ni terus terang cakap tak jaga makan. Lepas kuliah orang serve.
Orang kalau kesal ustaz, tak boleh nasi putih, biryani. Tak boleh roti perata, martabak. Tak boleh TO, teh tarik. Badan pun begitu. Dan mana ada exercise, dia bilang duduk. Lepas duduk, lapar, makan. Dia bilang anak kena stroke. Kalau anak boleh kembali muda, anak nak jaga dua. Anak nak jaga makan dan anak nak exercise. Dia bilang sekarang anak dah kena stroke, susah nak bergerak. Allah, kita ingat semua tu guru-guru cakap. Itu sarana untuk jaga kesihatan, ya, jaga kesihatan. Baik, inisiatif terhadap masa tua. Kita bilang tua melarat, ya. Tua yang kuruskan ni tua melarat maksudnya, ya. Yang mengakibatkan pada kederhakaan dan kelalaian keluarga kerana lanjut usia, dan menangani hal tersebut dengan cara memperluas cara pengasuhan, mementingkan berbakti kepada kedua orang tua, saling bersilaturahmi, saling memperhatikan antara yayasan mempunyai tanggung apa tentang rasa kepada masyarakat seperti memelihara anak yatim dan sebagainya. Baik, ya. Orang tua kalau anak dia jaga, ada hurah dia ke macam mana, anak dia jaga tak? Jaga. Tapi kalau tak apa, kita tak jaga, tapi kita kasih rumah orang tua, lagi selamat mak kita, safe. Kita bayar, lagi selamat. Ada nurse jaga, makan dia terkawal, semua. Ada kawan-kawan, mak happy. Baik. Kalau ada gempa, ada perang, itu semua expected akhir zaman je. Agak-agak nurse nak jaga ke? Nurse sihat, dia tak tua, dia lari. Orang tua dengan orang tua, siapa nak jaga? Tapi kalau anak, paling tidak dia jaga mak bapak dia juga. Itu yang paling teruk senario kalau gempa, kalau perang lah. Dan macam mana nak kasih anak sampai jaga orang tua begitu? Dari sekarang engkau jaga orang tua engkau. Tidak akan mana boleh nak kasih anak taat pada kita kalau kita tak taat pada orang tua kita. Kita taat pada anak orang tua kita kalau boleh depan mata anak kita. Kalau tak depan mata anak kita sekalipun, kalau tak depan mata anak kita sekalipun, walau anak kita tak tahu pun, kita jaga bapak kita, kita jaga mak kita. Bagaimana kita perlakukan, begitulah lakukan. Kita setakat jenguk mak kita sekali-sekali aja, jenguk. Kau bayangkanlah anak kau yang tengah comel cute sekarang ni, dia akan dengan kau pun akan setakat jenguk. Begitu juga. Macam mana kau dengan orang tua kau, begitulah anak kau akan lakukan kau. Confirm. Adakan seminar anak yang taat, adakan kursus menghasilkan anak-anak yang taat kepada orang tua. Tak ada mana institusinya, kau sendiri terhadap orang tuamu. Dan latih anak supaya taat orang tua. Ambilkan bapak ini, buatkan bapak ini, biar dia taat. Jadi anak kita tak kurang ajar. Jangan kasih muka anak kita. Orang bilang sayang isteri ditinggal-tinggalkan, sayang anak ditangan-tangankan. Disuruh kerja, kalau dalam kitab suruh anak kita jangan kasih manja, suruh buat kerja yang patut, suruh cuci, suruh buat kemas, suruh buat ini, suruh buat ini, paksa dan gesa. Begitu. Jadi anak kita tahu berdikari. Dan kalau ada duit banyak, mentang-mentang kita ni tokek keripik, anak kita jangan belikan benda yang merepek. Apa yang orang pakai, itulah anak kita pakai. Walaupun hanya beli kotak pensel di kedai apik. Jangan semua mentang-mentang kita orang kaya, anak kita pun bukan main berfoya-foya. Tak mau. Dia sederhana. Jadi anak kita taat, tahu menghargai orang tuanya. Begitu, ya. Jadi tidak melarat. Baik. Inisiatif menangani kematian sergap tiba-tiba, iaitu kematian secara bersama-sama, ya, iaitu kematian berjemaah, ya. Menggunakan alat pembunuh yang moden seperti ledakan bom, bom sabuk. Bom sabuk tu apa? Suicide bomber. Pakai tali pinggang. Sabuk tu tali pinggang, ya. Dan lain-lain sebagainya. Menangani hal tersebut dengan cara menyebarkan pemahaman, pendamaian, menasihati dan para pemerintah dan seluruh tingkatan masyarakat untuk menjauhi peperangan, pertumpahan darah, juga menjauhi sarana penghasutan dan provokasi dan adu domba. Baik tu kena jelaskan. Alim ulama kena baca bab jihad. Alim ulama kena baca bab Mahdi. Kadang-kadang setengah tempat sebab bab jihad dia takut. Orang akan bilang, oh ni akan menggalakkan orang teroris. Bukan. Kau baca bab jihad yang Imam Haddad. Kau baca yang tulis siapa? Imam Haddad. Peace lebih punya Habib. Buta lagi matanya. Daripada saranan siapa? Rasulullah, orang yang rahmatan lil alamin. Dalam konsep kita jihad bukan hanya gaduh, perang, gasak orang. Maksud jihad kita ialah mempertahankan, mengembalikan keamanan
kedamaian. Jadi orang boleh hidup secara harmoni, menghormati, cara mendapat ekonomi, dapat selesa. Itu jihad dalam konsep kita. Kenapa orang orang zalim sudah kacau sampai orang tak tenteram, nyawa orang terancam? Nak biarkan ke? Perlu dibenteras. Itu konsep jihad kita. Dan konsep Mahdi kita bukan terus Mahdi aja terus kampak, perang. No. Konsep Mahdi ialah kena belajar ilmu, zuhud, tawaduk, ikhlas, redha, sabar, tawakal. Itu Mahdi, ilmu dulu, taat kepada Allah Taala. Itu Mahdi, Perang tak perang, wallahu alam. Mahdi tak semua diajak pergi perang. Sebab mana zaman Nabi tak semua pergi perang, bukan? Zaman Mahdi tak semua pergi perang. Yang ada duduk, yang ada suruh sembunyi, yang ada bersama dengan dia. Itu kita tengok macam mana nanti. Bukan asal Mahdi aja ambil kampak, ada Mahdi aja nak tikam Cina, Mahdi aja, bukan begitu. Mahdi aja golengkan kerajaan, bersuara, angkat spanduk dengan pemerintah, bukan. Kalau Mahdi ada, Mahdi jewer telinga kau kalau begitu, ya. Bukan begitu cara Mahdi, bahkan tengah porak-poranda, tengah huru-hara, Mahdi datang untuk kembalikan keamanan. Kena fahamkan. Jadi orang tak join kumpulan-kumpulan radikal. Tak join kumpulan-kumpulan radikal. Banyak orang kalau sebut dengan Mahdi aja dia standby. Pencak. Oh, Mahdi tak ada kerja lain. Pencak je. Memang pencak silat kena belajar pertahanan diri, kesenian, silat olahraga. Tetapi konsepnya di balik orang Islam ni, konsepnya ialah bukan untuk menggasak sahaja. Konsepnya ialah supaya mengasak biar orang semua tu aman damai, hidup harmoni. Itu dia punya konsepnya. Kena faham, kena ajarkan. Jadi tak banyak orang join kumpulan-kumpulan radikal. Dan setiap orang kena bersedia, bila-bila saja engkau boleh jadi, engkau jadikan jadi mangsa mati mengejut ini. Baik. Inisiatif menangani akan munculnya Dajjal yang membawa kerosakan pada alam semesta dan mengenangi hal tersebut dengan cara menyebarkan fiqah tahawulan dan ilmu tanda-tanda kiamat agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan, agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata juga, ya. Macam mana? Tahu kan, belajarkan fiqh tahawulat. Jadi tahu segala tanda-tanda akhir zaman peringkat awal, zina, judi, arak, itu adalah preliminary examination before the big test. Ketika ini ialah akhlakmu digoda, imanmu takwamu digoda. Pada Dajjal imanmu yang nak diambil. Kalau kau fail dalam pusingan peringkat awal ini, macam mana nak lulus dalam peringkat yang kemudian? Dalam peringkat sekarang kau temahak, dalam peringkat sekarang kau muliakan orang zalim, lepas sekarang kau close eye, one eye pada orang yang tak hidupkan syariat. Tak mau, kena jadi orang yang buka mata. Kalau dalam sekarang kau dah fail, macam mana kau nak lulus dalam peringkat ujian yang lebih besar lagi, ujian zaman Dajjal. Zaman sekarang kau hanya pentingkan harta dan harta dan harta, gaji besar. Kau tak kisah orang yang kau bersama dengan ni orang bertakwa kepada Allah Ta'ala ke orang tak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jangan ketinggalan, wahai saudara-saudara sekalian. Banyak orang dah mengorak langkah, banyak orang dah sedar, banyak orang dah daftar nama dengan Saidina Mahdi punya tim nak jadi orang baik. Yang ada orang nak jadi orang zuhud, yang ada orang sudah standby nak meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia, yang ada orang standby nak menghadap kiamat sebelum tibanya huru hara. Dah berilah qanaah, dah mula ada gaji besar pun tolak kerjanya, asal dapat cukup-cukupan boleh. Jangan kita pula yang mereka buang kita kutip, betul-betul kita jadi orang yang pengutip. Yang kita kutip tu hanya sampah sarap. Berapa banyak orang yang dah sanggup kecilkan periuk biasa sampai besar keraknya. Yang dia pun kecilkan periuk, keraknya pula yang kita kutip. Alamak, temahaknya. Jangan ketinggalan. Banyak orang sudah mengorak langkah. Banyak orang sudah nak reduce dia punya lifestyle. Banyak orang yang sudah sanggup nak reduce dia punya income. Banyak orang yang rela hidup simple. Banyak orang yang suka hidup qanaah. Banyak orang dah mula takut terancam. Jangan kita pulaknya yang orang buang, yang kita rangkul, yang kita rebut. Anda ketinggalan. Anda jangan rasa anda yang advance, anda yang mewah. Anda ketinggalan sebetulnya. Untuk zaman yang sebegini punya fitnah, anda kira orang ketinggalan. Anda ketinggalan. Yang anda makan itu, yang anda ambil itu bukan kemewahan. Tidaklah anda ambil itu kecuali cacing-cacing umpan dari mata kail Dajjal sahaja.
Yang anda ambil itu adalah cakap cacing-cacing, yang orang lain tahu itu cacing, orang lain tak nak makan. Inisiatif terhadap hari kiamat sebelum terjadinya, baik hari kiamat kematian, kiamat kecil, kiamat individu, atau kiamat besar pada alam semesta, menangani hal tersebut dengan cara mempersiapkan diri dengan amal saleh, mengerjakan apa yang disuruh, menjauhi apa yang dilarang, serta bersegera kembali kepada mentaati Allah, segera mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang disayangi Allah 3. Tanda orang dimurkai oleh Allah 3. Tanda orang disayangi oleh Allah Ta'ala, dia sebetulnya tidak begitu minat, dia punya bidang dia bukan minat untuk agama tau. Tetapi Allah Ta'ala selalu terserempakkan dia dengan perkara agama. Ilmu lah, kuliah lah, khidmat orang saleh lah, kerjanya elektrik. Tapi selalu tokenya entah pergi mana, dia pergi madrasah lah, rumah kiai lah. Jadi selalu berkecimpung dengan benda-benda baik. Dia punya minat bukan untuk perkara-perkara agama, bukan perkara-perkara ibadat, tetapi selalu terserempak untuk benda-benda ibadat. Itu tanda orang sayang, Allah tak sayang. Yang kedua ialah dia sebetulnya masih quite well tau, masih suka maksiat, masih suka dunia, tapi selalu terselisih. Orang nak buat dengan mudah, dia makin payah. Paling tidak biniknya bising lah, paling tidak wah dia kelab malam. Kau tak tahu bapak saudara dia buka warung kat depan situ jual mi rebus, takkan lagi kelab malam situ, nanti bapak mentua aku nampak. Ada saja terhalangnya, umpamanya ada saja terhalangnya. Kelab malam, tak mau naik kereta, kurang-kurang naik Grab. Naik Grab pulanya Pak Haji Tablir. Mari kita sentiasa berdakwah tau. Begini tau, alamak dah jadi tak syok, nak joget tinggal dakwah. Allah. Selalu dia punya suka masih bukan, tapi selalu tersimpang. Dan kehidupannya Allah Ta'ala kasih tidak mewah, tercegut selalu, sehingga dia selalu panggil ya Allah, ya Allah. Allah suka dengan suara dia. Tanda dimurkai oleh Allah 3. Suka agama, tahan kerja tempat agama, tapi tersimpang daripada agama. Kerja di masjid, tetapi kat masjid bukan kat masjid, menyalahgunakan elektrik masjid, pakai internet. Dekat masjid, tapi naik cari pangkat, cari nama, gaduh dalam masjid pun ada juga. Allah, padahal dia susah payah tau dalam masjid. Kemudian dielak maksiat, tapi selalu tersempat maksiat walau kat tempat baik sekalipun. Pergi masjid, duduk bersama dengan orang yang suka mengumpat. Pergi ma'had, tetapi duduk dengan orang yang suka sembang-sembang, lara punya orang. Orang yang kerja kat luar pun tak lara, kau makin kerja ma'had makin lara. Itu tanda orang Allah Ta'ala murka. Dia nak elak maksiat, tahan dia kerja ma'had, tetapi selalu terbuat lara di ma'had. Yang ketiga, Allah kasih hidup dia mewah, lavish, banyak duit, sampai dia tak perlu panggil Allah, pasal Allah menyampah dengan suara dia. Dia dah cukup, dia rasa happy. Itu tanda orang tak disukai oleh Allah Ta'ala. Mau jaga-jaga wahai saudara, mau jaga-jaga wahai saudara, minta ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Minta Allah Ta'ala tunjukkan kita jalan yang betul, dan kita minta ya Allah, kalau kehidupan aku ni tak betul, kau pisongkan, kau ubahkan. Dan jangan, kau kena waspada setiap apa yang kau dapat ini, nikmat ataupun istidraj. Yang kau dapat ni anugerah ataupun sampah. Yang orang-orang saleh buang, tak suka, kau gerebut, kau ambil. Kau kena hati-hati, kau kena faham perkara ini semua, ya. Baik. Kalau kau tahu ada akhirat lah, kalau kau tahu ada barzakh lah, kalau kau tahu ada mahsyar lah, kalau kau tak ada kisah itu semua tu, kau pandai-pandai lah jawab dengan Allah Ta'ala. Kalau kau nak yang segera, Allah kasih. Akhirat juga nothing. Kalau kau nak yang kemudian, Allah beri. Kat dunia kau tahan sedikit. Begitu ya. Fikir panjang, fikir future, fikir long term. Not only until your old age, but nanti you punya akhirat punya age. Ingat, kita mati lebih lama pada kita hidup. Kita hidup maksimum 70 tahun lah. Kita kalau mati,
Tak ada 700 tahun, tak ada 7,000 tahun. Kekal abadi. Jadi jangan terpedaya dengan perkara dunia, kita rasa gembira. Tak apalah, rezeki halal. Betulkah halal? Halal. Tetapi dah memalingkan kau dengan yang halal yang jauh lebih besar daripada setakat halal duit. Halal kuliah, halal juga kan? Kuliah halal ke haram? Halal kan? Damping dengan orang alim, halal ke haram? Halal kan? Setakat kau bilang, anda bukan bikin apa? Anda pun anak cari kerja rezeki halal. Cari rezeki halal. Setakat rezeki halal, ilmu halal kau tak dapat. Majlis halal kau tak dapat. Ulama halal kau tak dapat. Yang halal setakat duit aja ke? Allah, khidmat halal kau tak dapat. Alamak, susah. Mau hati-hati dalam kehidupan kita ini. Inisiatif 7 hal ini mencegah akan terjadinya penyimpangan atau mengurangi ketegangan secara relatif. Yang telah kami jelaskan bahawa inisiatif itu langkah-langkah, 7 langkah-langkah ini adalah pengarahan sifat positif dan mengangkat semangat juga pemikiran yang positif. Bagaimana kondisinya dalil Nabi, jikalau kiamat terjadi dan di tangan salah seorang daripada kalian terdapat anak pohon kurma serta mampu menanamnya, hendaklah dia tidak berdiri sebelum menanamnya, maka tanamlah dia. Ini hadis ya, bukan menunjukkan tamak dunia tau. Dan nak kiamat, dah kiamat tak kerja. Nabi dah bilang, kalau nampak langit dah terbelah, kalau ada tengah ada benih, tanam. Confirm tak boleh tumbuh punya. Itu hadis bukan menunjukkan kau tamak dunia. Sampai dah kiamat pun, dah nak kiamat tu mandi dah nak mati tau. Masih kena tanam pokok. Itu hadis yang menunjukkan atau ikhtiar dan manfaatkan pemberian Allah. Nakkan pahala. Itu hadis lebih nakkan pahala daripada nakkan hasil pokok tu. Nakkan pahala ya, nakkan pahala, manfaatkan ini benih dan mengharapkan pahala daripada Allah dan pasang niat. Kalau dia boleh tumbuh, orang dapat makan, maknanya sedekah. Itu hadis ialah untuk lebih more on untuk niat, azam dan menghargai pemberian Allah. Bukan untuk hasil, bukan untuk hasilnya, bukan untuk dunianya. Banyak orang tengok, kalau dah kiamat pun kau semai benih pun dapat pahala. Nabi bilang jangan dibiarkan. Dia gunakan hadis itu untuk cari duit. Makin kiamat makin cari duit. It's not that. You misunderstand this hadis ya. Kita masih ada berapa hari lagi? Besok masih ada kuliah ya. Besok hari apa? Khamis. Tinggal besok. InsyaAllah besok kita khatamkan. InsyaAllah Alhamdulillah dapat khatam juga ya. InsyaAllah besok kita khatamkan. Mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita tekad untuk baca kitab ni dalam bulan Ramadan. Allah luluskan pula. Dapat baca. Ngantuk-ngantuk pun kita dapat baca. Syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Bulan Ramadan sebetulnya yang enaknya apa? Melingkar. Itu yang enaknya. Melingkar lagi panas-panas gini, enaknya melingkar. Nanti dah hilang lingkarnya sikit, petang dah sejuk sikit, pergi bazar. Makan sampai kenyang. Tarawih turun balik makan, rehat lagi tengok TV. Itu bulan puasa enaknya. Lepas itu senaknya. Lepas itu habislah, tak ada apa-apa. Tapi hakikat bulan puasa biar berpenat-penat, berletih-letih, bersusah payah. Jalan satu majlis ilmu, satu langkah, Allah binakan satu mahligai. Satu langkah, satu mahligai tau. Alhamdulillah, syukur pada Rabbul Alamin. Dalam bulan Ramadan Allah beri kita banyak kuliah-kuliah kita dapat baca. Syukur ini pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tahu saudara-saudara sekalian ya, ramai di antara kawan-kawan kita dah ngorak langkah. Mereka sudah on this path pun. Jangan kita masih dalam path yang nak hura-hura, nak seronok-seronok. Ketinggalan. Biar dia ketinggalan. Kita ketinggalan jauh belakang dengan kawan-kawan kita. Jauh daripada kawan-kawan kita ya. Ingat, Allah ada. Akhirat pasti. Barzakh pasti. Kiamat pasti. Dajjal pasti. Husnul khatimah ke tidak? Belum pasti. Wallahu a'lam. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk
Betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama